Allahumma inna na'udzubika min dzalik. Allah sebut. Yang inilah yang akan menjadi penghuni neraka yang teramai, terbanyak. Maka mereka yang gagal menggunakan anggota-anggota utama yang dicipta oleh Allah sebagai saluran untuk nak kenal pencipta ini, Allah sifatkan lagi dengan satu sifat yang sangat buruk. Ulaika kal an'am. Pokok ini macam binatang, kata Allah. Bahkan balhum adall. Bahkan lebih dahsyat daripada, lebih sesat daripada binatang. Allah suruh kita perhati kalau kita fikir semua kalau kita tengok makhluk ciptaan Allah menjurus kepada tauhid. Menjurus kepada tauhid. Saya tengok, saya dengan mata saya, dengan akal pikiran saya perhatikan segalanya. Saya perhatikan segalanya, saya tahu ayam ini boleh menghilangkan dahaga, kehausan saya. Mata saya melihat, akal pikiran saya sudah menterjemah ke dalam hati saya. Ayat boleh menghilangkan dahaga saya. Saya ambil, saya minum, ayat dicipta oleh Allah. Saya ambil, saya minum, saya mendapat hasil daripada apa yang dilihat di mata, apa yang telah diterjemahkan dalam akal pikiran saya, dan saya mendapati natijahnya itu tepat. Saya minum, saya hilang dahaga. Semua anggota yang terlibat dalam melihat kepada ayat, mentafsirkan ayat, apa yang ada ayat. Dan natijah terakhir yang saya peroleh, serius kata tauhid. Itu tauhid. Maka tak pernah bisik. Hati tak pernah bisik, dia kata, tak suruh minum lagi, bukan hilang dahaga. Tak, dia pun kata, minum hilang dahaga. Mana daripada anggota lahiriah kita melihat, masuk ke dalam diri kita, dalaman kita, membuat satu tafsiran dan terjemahan kepada benda yang satu, yang sama. Itu kata, konsep tauhid ini sudah ada. Kalau manusia menggunakan akal pikir. Itu dalam konteks saya dengan anggota yang ada pada saya yang Allah ciptakan tadi. Samalah juga kita melihat dalam kelompok manusia. Semua akan kata macam tu. Semua akan kata macam tu. Tiada seorang kata macam tu, dia tidak dapat macam tu. Hasil dan netiah dia dapat macam tu. Kalau dari segi individu kita lihat tadi sudah menjurus kepada tauhid. Kita lihat dalam kelompok manusia, tak kira secara fitrah sebenarnya. Tak kira hang beriman atau tak beriman. Asalkan hang ada mata, ada telinga, ada akal fikiran, benda yang sama tadi. Semua menerjemah kepada maksud yang satu. Tauhid itu. Itu tauhid lah nama dia. Subhanallah. Itu Allah suruh wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu sendiri mengapa kamu tak tubsirun, bukan sekadar melihat dengan mata, tetapi melihat dan memikir. Subhanallah. Sebab itu kegagalan menggunakan anggota yang Allah cipta untuk kenal Allah dan mentauhidkan Allah, Allah sebut ulaika kal an'am. Maka macam binatang, kata Allah. Balhum adall. Bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Lebih teruk daripada binatang. Binatang dia mati habis ceritanya. Habis-habis pun Nabi kata dia bangkitkan juga. Kalau siapa duk belah, apa dia nak kata belah apa ni?
Apa dia? Kambing. Lapar belah binatang makhluk Allah Subhanahu wa taala tak kira apa, dia tak bagi makan cukup, dia tak jaga elok. Itu binatang ini akan dibangkitkan oleh Allah, dia akan tuntut di depan Allah siapa yang jaga belah dia, siapa yang apa orang kata tuan punya dia yang tidak melakukan yang sepatut kepada dia. Bahkan Nabi kata sama-sama binatang pun kalau ada tanduk semasa di dunia dia tembok hak tak ada tanduk, luka hak tak ada tanduk, Allah bangkit kedua-dua. Bagi yang tak ada tanduk balas balik. Maha adil Allah. Maha adil Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Baik, jadi begitu. Allah sebut lebih teruk daripada binatang. Manusia ni. Ulaika humul ghafilun. Inilah orang yang ghaflah. Orang yang hidup dalam keadaan kelalaian dan dia lalai. Itu dia. Maknanya yang kita dah sebut tadi bahawa apabila seseorang itu mana dia terasa dalam kehidupan dia ini, dia terhina di dalam masyarakat. Masyarakat tak peduli. Macam mana orang masyarakat sebut keburukan dia. Ya dia takut kemuliaan diri, harga diri kita kata, harga diri dia sudah tidak ada disebut-sebut di masyarakat. Sudah mencemarkan apa kita kata maruah diri, kedudukan diri. Itu perasaan sebenarnya sudah Allah Subhanahu wa taala kenakan satu jaza, balasan yang dia merasakan dalam diri dia, dalam kehidupan dia, dalaman dia itu sudah hilang daripada diri dia, sifat-sifat kemuliaan yang sepatutnya dia ada. Kalau cakap pasal dia tak elok, mencemar maruah dia, harga diri dia, itu syukur perasaannya macam itu sudah cukup menunjukkan bahawa dia sudah sampai balasan daripada Allah Al-Musil. Maka Allah kenalkan, tahu tekanan ni teruk ni. Tekanan ni teruk. Teruk sampai itu tak mau keluar daripada Allah. Kan? Itu kata izlal. Itu maksud izlal, makna yang telah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikenakan satu perasaan yang menjadikan dia rasakan harga diri dia sudah hilang. Dia rasakan maruah dia sudah tercemar. Maka Allah kenakan kepada dia itu ialah untuk dia insaf. Guna balik akal fikiran dia insaf supaya dia kembali ke pangkal jalan untuk melayakkan dia mendapat al-mu'azzu ataupun kita sebut tadi al-i'tizaz, kemuliaan diri, kembali balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sebut tadi, Allah hantarkan Rasul kepada kita, Allah turunkan kita kepada kita. Ini merupakan sebagai sebab-sebab utama seseorang itu mendapat al-i'tizaz daripada Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Tentu. Kita nak cari kemuliaan, kita nak cari kemenangan, kita nak cari pada kejayaan ni. Duduk bila mana kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang namanya al-mu'izz itu tadi, maka kita berada di puncak kejayaan dalam apa juga selagi mana kita boleh iltizam yang kita sebut tadi. Selagi mana kita boleh istiqamah dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah. Allazina qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Istiqamah. Alladzina qalu rabbuna Allah, mereka yang menegaskan
menegaskan